Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Dihormati Fadil Ustaz Rizal, semua pimpinan Global Ihsan dan para pencinta ilmu sekalian di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 25 Safar 1446 bersamaan dengan 30 hari bulan 8 2024. Orang duk sibuk sekarang ini dengan ambang merdeka. Kita bukan ambang merdeka, tuan-tuan, kita sudah merdeka 67 tahun dah. Khutbah-khutbah yang dibaca pada hari ini pun berkisar tentang merdekakah kita. Maknanya persoalan yang belum terjawab secara tuntas. Adakah kita merdeka? Jawabnya merdeka dari sudut fizikalnya dari penjajah British. Tetapi mereka masih lagi mengekalkan beberapa perkara yang perlu dimerdekakan lagi. Merdeka yang dimerdekakan. Walau macam mana pun kita tak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat kemerdekaan itu. Maka kerana itulah para pendakwah mengatakan merdeka yang hakiki, yang sepatutnya menjadi agenda besar utama kita umat Islam ini, iaitulah membebaskan diri daripada segala bentuk syirik, segala perkara-perkara yang mengunturkan Allah Azza wa Jalla, dan membebaskan diri daripada kepahaman-kepahaman yang ditanam oleh penjajah yang disebut dengan nama kepahaman sekular, liberal atau apa-apa saja lain-lain yang bercanggah dengan syariat Islam. Itulah kita kata kita bersyukur di atas nikmat merdekanya negara kita daripada British, dan kita mesti perjuangkan, berusaha untuk merdekakan minda kita, merdekakan budaya kita, merdekakan jiwa kita daripada belenggu-belenggu penjajah yang sekarang ini mencengkam manusia di atas dunia ini melalui dasar globalisasi ataupun bahasa Arab disebut dengan nama Al-Aulamah. Itulah yang anda tengok yang bergema di mimbar-mimbar khutbah pada hari ini, sama ada di negeri saya ataupun di lain, yang kita tengok teks-teks khutbah yang disebarkan itu, semuanya berkisar tentang merdekakah minda dan jiwa kita daripada semangat penjajah. Para pencinta ilmu sekalian, bila sebut tentang merdeka, saya tidak lupa sering kali membaca ungkapan pantun yang ditulis oleh arwah bapa saya, Tuan Guru Haji Amr Rahman bin Sulaiman, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hasil daripada pengalaman dia. Setelah negara merdeka, dia duduk di Mekah masa merdeka, dan dia terus balik ke Kelantan untuk membantu negara merdeka membina masyarakat. Balik-balik dia kata, apa yang aku dapat? 2 rakaat pantun ini hasil daripada pemerhatian dia. Tuan-tuan yang boleh tulis menarik pantun ini untuk sama-sama kita merdekakan jiwa, merdekakan minda kita biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. 67 tahun. Undang-undang orang putih lebih tinggi daripada Quran. Sehingga saat ini perjuangan mesti diteruskan. Rangkap yang kedua, harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal perasaan. Walaupun orang putih dah tak ada, tapi perasaan nak jadi orang putih, perasaan minda kita nak jadi orang moden, orang barat masih menebal dalam jiwa sebahagian daripada orang Islam, sama ada yang lahir pada masa kemerdekaan atau yang lahir selepas daripada merdeka atau yang lahir lebih kurang dengan umur kita,
semuanya dalam jiwa minda perasaan nak jadi orang putih masih lagi kuat. Baiklah para jemaah sekalian, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan di amban merdeka ini supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita kekuatan jiwa, kekuatan semangat, kekuatan perjuangan untuk mertabakkan Islam dalam negara tercinta ini, untuk mendaulatkan Islam dalam negara ini, dan untuk menyebarluaskan sunnah Nabi dalam amalan dan kehidupan. Kalau tidak, walaupun kita merdeka, tapi amalan kita belum lagi merdeka. Masih lagi terjajah dengan budaya-budaya asing daripada Islam, ia ditempel masuk ke dalam Islam, yang akhirnya telah dinormalisasi menjadi sebahagian daripada agama, tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, kita dituduh sebagai orang yang menyeleweng, orang yang terkeluar daripada majoriti masyarakat, maka kita menjadi makhluk asing dalam negara yang tercinta apabila mendakap sunnah dan menggigit sunnah dengan gigi geraham untuk disampaikan kepada masyarakat. Allahumma waffiqna wa'fiq ahlina wa waffiq ulata umurina ila tahkimi syari'atik wattiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna al-amna wal istiqrar fi diyarina wa fi awtanina ya rabbal alamin. Baiklah, itu mukaddimah sepena ambang malam kemerdekaan. Nah, kalau kita tak cakap, orang kata tak patriotik lah Abu Anas ni. Nah, tak cakap apa benda dia ni. Jadi kita kena ada. Nah, Anas sekali dulu dijemput orang pergi tazkirah, menunggu detik 12 malam. Sampai 12 malam, dia kata, Ustaz, dah merdeka dah. Kita pun angkat tangan tinggi, takbir. Jadi, dia kata bukan takbir, merdeka. Kita kata Masya Allah, kita biasa ni mengagungkan Allah. Nah, jadi kita kata tak apalah, merdeka lah, merdeka. Jadi kita kata Alhamdulillah, itulah yang terjadi kepada kita. Lepas pada itu orang pun tak panggil dah kita pergi menyambut ambang merdeka. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Kita balik kepada kitab kita, para jemaah sekalian, muka surat 17. Muka surat 17, kita masih lagi dalam perbincangan rukun iman yang pertama. Dalam rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Kita sudah bincang dalam siri yang lepas, tahqiq pelaksanaannya, bagaimana kita nak merealisasikan iman itu dalam jiwa kita. Maka kita dikatakan bahawa i'tiqad kepercayaan ini tertegak di atas 3 asas yang utama. Yang pertama, kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian kita pergi kepada asas yang kedua, Allah Ta'ala suci daripada semua sifat kekurangan ataupun cacat celah, dan semua sifat-sifat kelemahan tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila kita bincang tentang perkara ini, maka sambungan kita di muka surat 17. Sambungan kita di muka surat 17, beberapa perkara perlu diambil kira. InsyaAllah sambungan sini sehingga kita sampai kepada asas yang ketiga, i'tiqad. Tengok muka surat 22 baru jumpa asas yang ketiga, i'tiqad bahawa Allah ialah ilah, Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah secara zahir dan batin, yang esa, yang tiada sekutu baginya. Jadi insyaAllah kita cuba merealisasikan dalam masalah kaifa nusbit asma'ullahil husna, bagaimana kita nak sabitkan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Jadi tuan-tuan yang ada buku ni, versi ni, buka surat 17. Mungkin ada sebahagian dah ada versi lama, ataupun sebahagian kita ada versi PDF yang disebarkan dalam islamhouse.com. Carilah mana-mana, yang penting cari dalam rukun iman yang pertama, dalam asas yang kedua, iaitulah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi perbincangan kita di sini, tengok kitab. Dulu kita papar di skrin, tapi oleh kerana jemaah sudah ada kitab, saya selesa baca kitab lah. Kalau apa sikit nampak macam serabut sikit. Baiklah. Perkara-perkara yang diambil kira dalam mengisbatkan nama-nama Allah yang indah, yang pertama. Ini penting nih, kalau tidak kita tak faham dia punya perbahasan. Beriman dengan sabitnya
semua nama-nama Allah yang indah yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tidak menambah atau mengurangkannya. Jangan kita duk tambah-tambah, pandai-pandai menambah-nambah atau mengurang-urangkannya juga tidak boleh. Mana apa yang Allah Ta'ala sebut, nusbithu kama ja'a. Kita sabitkan dia, kita terima dia sebagaimana yang telah diterima oleh yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi juga mengisbatkannya, maka ma'alaina illa tiba, tidak ada lagi jalan kepada kita kecuali ikut apa yang telah disabitkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tambah, jangan kurang. Tidak ada hak untuk kita, tidak ada autoriti kita untuk menambah atau mengurang. Yang adanya bagaimana memahami, bagaimana nak mengisbat, dan bagaimana nak mengimani, dan bagaimana nak merealisasikan, mensebatikan dalam jiwa kita supaya kita kenal Allah, ini namanya, ini sifatnya, ini Allah yang kita kena takut daripada melakukan maksiat terhadapnya, ini Allah yang kita kena gembira dengan janji-janji rahmatnya. Semuanya ada dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Hasyri ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah. Huwallah. Dialah Allah. Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, melainkan Dia. Yang menguasai sekalian alam. Yang maha suci. Yang maha selamat sejahtera daripada segala kekurangan. Dia kata ini, Assalam, sejahtera dia. Apa ni? Yang maha melimpahkan keamanan. Al-Mu'min, melimpahkan keamanan. Al-Muhaimin, yang maha pengawal serta pengawas. Al-Aziz, Al-Aziz, yang maha berkuasa. Al-Jabbar, yang maha kuat, menundukkan segala-galanya, segala makhluk, segala kuasa besar atas dunia, semuanya tunduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Al-Mutakabbir, yang melengkapi segala kebesarannya. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Dalam suratul Hasyr ayat 23 ini, orang yang kita problem di sini hujan lebat sekarang ni. Tak tahulah petang-petang hujan yang menyebabkan line kita bermasalah. Tak apalah. Itulah di alam maya. Kita menumpang di di alam maya, begitulah suasana yang berlaku. Baik, kita akan teruskan insya-Allah. Para pencinta ilmu sekalian, ginilah kalau ada putus ke apa-apa, moderator bolehlah bincang-bincang dengan para jemaah tu, kan? Cakap apa-apa yang uraikan apa yang kita bincangkan. Baik, kita selesai tadi perbincangan terjemahan kepada ayat suratul Hasyri ayat 25 tentang nama-nama Allah, tentang nama-nama Allah. Telah sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi sahabat yang duk baca doa ni. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahawasanya bagimu segala puji-pujian dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, yang mengasihani, yang mencipta langit dan bumi, wahai yang memiliki kebesaran dan kemurahan, wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha mengawasi. Jadi bila dia baca doa ni, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atadruna bima da'a? Nabi tanya dia, kamu tahu apa yang
beliau doakan kepada Allah. Mau dia minta tadi dengan apa? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Biasanya para sahabat dia beradab. Dia beradab dengan Nabi. Bila Nabi tanya, mereka akan kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau Nabi tanya, kau dah makan dah? Jangan pula Allah wa rasuluhu a'lam. Itu orang tak betul. Jalan nama dia lagi tu. Tengok soalan lah, soalan tentang hukum, soalan tentang ini, tak kita serahkan kepada Nabi SAW. Tapi kalau soalan peribadi kita, engkau dah makan, engkau sihat, jangan pula kata Allah wa rasuluhu a'lam. Kan? Itu tidak, orang panggil tak betul cara lagu tu. Jadi apa ni, tak betul dia punya uslub. Qala, dengar ni, wallazi nafsi biyadihi laqad da'allaha bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya sahabat ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Dia panggil Ismullahil A'zam. Nama Allah yang agung, yang sekiranya didoakan dengannya, maka dikabulkannya, dan jika dipinta dengannya, maka diberikannya. Maknanya, itu dia panggil Ismullahil A'zam. Nama-nama Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi. Jadi bila kita itulah sepatutnya bila kita nak berdoa, kita guna muqaddimah ni. Seru nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah ini, kemudian baru kita minta. Jadi itu dia panggil yang penting bagi kita. Baiklah. Yang kedua, hadis ini riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain. Yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kita fahami, beriman bahawa Allah Ta'ala yang menamakan dirinya dan bukan dinamakan oleh seorang pun daripada makhluknya. Kita tak ada hak nak menamakan bagi Allah. La. Siapa kita? Dialah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang maha mulia, yang telah memuji dirinya dengan nama-nama ini, bukan nama yang baru direka diadakan. Maksudnya Allah Ta'ala yang puji dia dengan nama dia. Allah Ta'ala puji diri dia dengan nama dia. Allah Ta'ala puji zat dia dengan dia sendiri yang puji. Kama asna ala nafsik. Sebagaimana Allah Ta'ala puji ke atas dirinya. Jadi itu dia panggil, kita kena yakin sedemikian. Perkara yang ketiga, beriman bahawa nama-nama Allah yang indah itu menunjukkan pengertian yang cukup sempurna. Nama-nama Allah yang indah itu menunjukkan pengertian yang cukup sempurna, yang tidak ada sebarang kekurangan padanya, maka wajib beriman dengan semua pengertian yang tersebut, seperti mana wajib beriman dengan semua nama-namanya yang sabit, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang juga yang telah sabit, yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Yang keempat, wajib menghormati pengertian yang terkandung dalam nama-namanya, dan jangan sekali-kali melakukan sebarang perubahan dan menafikannya. Jadi dalam kaedah kita tentang nama Allah, kita wajib beriman biduni ta'til wala taghyir. Itu dia dalam bahasa Arab kata jangan ta'til, mana jangan kita nafikan nama Allah Ta'ala itu. Atau jangan kita ubah apa yang disebut oleh Allah, kita tetapkan seperti yang Allah Ta'ala sebut. Jangan pandai-pandai duduk reka sendiri, jangan pandai-pandai duduk kona sana sini, sebab siapa kita nak tukar nama Allah, Allah Ta'ala turunkan nama, kita pindah pergi letak dengan makna lain, jangan. Itu di antara perkara bahaya yang berlaku kepada sebahagian manusia. Jangan ubah dan jangan nafi. Yang kelima, beriman dengan semua tuntutan yang terkandung dalam nama-namanya, yang terdiri daripada hukum-hukum dan perkara yang bersangkutan dengannya, daripada perbuatan dan pengaruh daripadanya. Jadi kita kena ingatlah, pengaruh nama itu besar. Al-Jabbar, Allah Ta'ala yang maha gagah. Al-Aziz, yang maha berkuasa. Kau nak lawan? Tak mungkin. Itu dipanggil pengaruh nama itu memberi kesan kepada jiwa manusia. Bila kita bersalah, Al-Ghaffar, Allah Ta'ala maha pengampun.
Jadi kita rasa ada ruang. Kita akan terasa ada peluang untuk kita mohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tidak kata, tak ada harapan dah aku. Pakai mati kering gini ya. La, kita masih lagi punya harapan yang tinggi. Kita masih lagi punya kekuatan yang kuat sebab kita ada Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Baik. Untuk penjelasan kepada 5 perkara di atas, ini 5 perkara asas ni yang kita kena tahu ni ada penjelasan dan contoh. Kita ni kalau tak ada contoh, sukar untuk nak faham. Apa benda pun kena ada sampel, kena ada contoh yang boleh kita faham dengan dalam perbahasan lah. Tapi kita kena ingatlah contoh dengan Allah Ta'ala, ada kaedah dia. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Untuk penjelasan kepada 5 perkara di atas, kami bawakan contoh satu nama Allah. Kemudian kita belajar yang lain-lain seperti ini. Dia punya kaedah nak mengisbatkan nama ataupun nak menghayati nama ini. Ini kaedah. Salah satu daripada nama yang disepakati oleh golongan salaf dan khalaf, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan As-Sami'. Allah Ta'ala mendengar. Sifat Allah Ta'ala ni mendengar. Yang maha mendengar. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala maha mendengar, maka wajib diambil kira perkara-perkara berikut. Bila kita nak isbatkan sifat pendengaran bagi Allah Ta'ala, huwas sami', mendengar. Yang pertama, beriman dengan sabitnya nama As-Sami', huwas sami' sebagai salah satu daripada nama-nama Allah yang husna. Husna mana yang indah, yang comel, yang lawa. Kerana ianya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tersebut dalam Quran, tersebut dalam Sunnah, maka itu yang terbaik. Yang kedua, beriman bahawa Allah yang telah menamakan dirinya dengan nama tersebut dan berkata dengannya serta menurunkannya dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Allah kata huwas sami'ul basir. Jadi kita nak kata Allah sendiri yang namakan. Yang ketiga, beriman bahawa As-Sami' mengandungi erti mendengar yang merupakan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, Sami'an. Kaunuhu Sami'an, Allah Ta'ala mendengar. Jadi mendengar, mana sifat dia mendengar, nama dia As-Sami'. Yang keempat, wajib menghormati sifat mendengar yang telah menunjukkan ke atasnya nama As-Sami' dan tidak mengubah artinya atau menafikannya. Kalau kata apa sifat Allah? Mendengar. Nama Allah Ta'ala As-Sami'. Sebab apa? Sebab itu salah satu daripada sifat kemuliaan, itu salah satu daripada sifat ketinggian, salah satu daripada sifat kesempurnaan. Tak mungkin seorang itu sempurna tapi dia mendengar tak ada. Mana ada sempurna? Kita ni kalau panca indera, salah satu daripada panca indera kita, dengar ke, lihat ke, cium ke, cakap ke, tak ada, orang panggil cacat. Orang akan letak dalam kategori OKU kita. Maka tidak mungkin sama sekali, mustahil kita nak letak kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Jadi kita akan isbatkannya tanpa mengubah namanya atau wajib menghormati sifat As-Sami', mendengar yang telah menunjukkan ke atasnya nama As-Sami' dan tidak mengubah artinya dan menafikannya. Yang beriman, yang kelima, beriman bahawa Allah mendengar dengan segala sesuatu dan pendengarannya meliputi semua suara, serta beriman dengan kesan beriman bahawa Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi bila sekarang ni kita sudah beriman Allah Ta'ala mendengar, kita sudah beriman Allah mendengar. Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala mendengar, apa yang patut kita buat? Apa kesan dalam jiwa kita? Kesan dalam jiwa, kita tak boleh lagi mengata orang. Kita tak boleh lagi nak mengumpat orang sewenang-wenangnya. Sebab Allah mendengar apa yang kita kata. Allah mendengar apa yang kita bisikkan. Allah mendengar apa yang kita... Jadi dengan sebab itu, kita tak berani nak buat perkara-perkara yang menyalahi peraturan, sebab perkataan kita, bisikan kita, apa saja yang kita buat, semuanya didengari oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena buat yang baik-baik, kita kena kata yang baik-baik, supaya apa?
supaya Allah Ta'ala dengar yang baik je daripada kita, kerana apa didengar itulah yang akan dibalas. Allahu Akbar. Ini kesan. Baik. Tengok kitab. Antara kesan-kesan tersebut ialah wajib mengetahui pemerhatian Allah ke atas dirinya. Jadi kita tahu Tuhan duduk hati kita. U'budullaha ka'annaka tarah. Semua Allah Ta'ala macam mu tengok Tuhan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau mu tak tengok, mu kata Allah Ta'ala, kita tak rasa kita tengok Tuhan, Allah Ta'ala tengok kita. Duduk situ. Takutkannya serta gerun kepadanya dengan penuh keyakinan bahawa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sama, kita boleh merealisasikan dengan sifat yang lain. Sifat apa lagi? Tuan-tuan nak al-basar. Allah Ta'ala melihat. Bila kita tahu Tuhan melihat, qauna as-sami'ul basir. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Al-basir. Jadi bila Tuhan tengok, macam mana kita nak buat benda yang mungkar? Macam mana kita nak buat benda yang tak baik? Sebab kita tahu Allah tengok apa yang kita buat. Bila kita tahu bila kita tahu Allah tengok apa yang kita buat, berani kita buat maksiat, berani kita buat benda mungkar, berani kita buat benda tak baik, tak berani lah. Gitulah apa ni cabaran dunia yang ada hari ini. Apa dia cabaran? Cabaran di alam maya kata orang. Baiklah. Sabar. Kita berpindah kepada isu yang kedua di muka surat 20. Muka surat 20, perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah. Tadi mengisbatkan nama Allah, yang ni kita nak isbat sifat Allah. Berapa perkara yang perlu kita belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat tamatkan perbincangan kita di sini supaya kita boleh faham apa yang kita mengaji, apa yang kita belajar biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, isbat semua sifat yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah bagi Allah Ta'ala secara hakiki dengan tidak melakukan sebarang perubahan atau menafikannya. Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ini. Sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala, sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita takut? Tak boleh sebut ni. Jadi makhluk. La haula wala quwata illa billah. Tengok dia punya kaedah. Bila kita nak interaksi dengan ayat-ayat sifat, bila kita nak interaksi dengan hadis-hadis sifat, maka kaedah besar yang kita kena pakai di sini. Isu baik. Alhamdulillah kita teruskan. Yang ketiga. Ini yang ketiga ni sangat penting. Karena kalau kita faham di sini, insya-Allah banyak menyelesaikan masalah yang berlaku pertikaian di kalangan kita sekarang. Yang ketiga, tidak membuat persamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat semua makhluk. Tidak membuat persamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat semua makhluk, kerana Allah Ta'ala tiada sesuatu pun yang sebanding dengan sifat-sifatnya atau af'alnya. Allah Ta'ala ni tak ada perbandingan. Laisa kamitsli syai'. Ini kaedah besar, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar pencinta ilmu, kita kena hafal ayat ini. Ayat ini mesti duduk depan mata kita. Ayat surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada suatu pun yang sebanding dengannya, sama ada zatnya, sifat-sifat dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Surah Asy-Syura ayat 11, maknanya kita kena letak depan mata kita, apa saja kita bincang tentang sifat Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyamai makhluk dalam apa saja. Jadi kerana di sinilah baru kita akan ada keberanian untuk mengisbatkan sifat Allah, sebab kita tahu Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau ada nama-nama yang sama, itu Allah, ini makhluk. Kenapa nak samakan? Tidak mungkin. Jadi ayat ini
mencegah banyak kecelaruan yang masuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengakui sepenuhnya keterbatasan untuk mengetahui kaifiat bagaimana sifat-sifat Allah, kerana tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah selain daripada Allah. Allah Taala yang tahu sifat dia. Kita hanya ikut, yakin, percaya dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Kerana tidak ada jalan bagi makhluk untuk mengetahuinya. Jalan bagi makhluk nak ketahui tidak ada jalan kecuali jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan semua perkara yang terkandung dalam sifat Allah dari segi hukum dan semua tuntutan daripada kesan-kesan beriman dengan sifat-sifat Allah Taala tersebut, maka semua sifat mengandungi al-ubudiyah, perhambaan kepada Allah. Sebab bila kita ini sifat Allah, kita sebagai hamba kena akur, tunduk dan taat. Itu dia panggil kelebihan dia. Kelebihan dia duduk di situ. Untuk penjelasan kepada 5 perkara ini, kami bawa satu contoh. Contoh panah ni. Dia panggil contoh kontroversi di kalangan masyarakat. Tapi kalau kita faham, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan tenang. Bincang baik-baik. Tak faham, bincang lagi. Contohnya, dikata contoh di sini sifat istiwa. Seperti dalam Al-Quran, surah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang Ar-Rahman yang beristiwa di atas aras. Apa makna istiwa? Jadi di sini timbulnya khilaf ataupun perbincangan ulama salaf dan khalaf. Maka dalam memahami sifat istiwa ini, kita mesti mengambil kira perkara-perkara berikut. Perkara berikut ini kena ambil kira. Yang pertama, isbat sifat istiwa dan beriman dengannya. Kita kena letak sifat istiwa dan kita kena beriman dengannya. Kerana sifat ini telah disebut dalam nas syarak, dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala Ar-Rahman yang beristiwa. Kalau dalam pimpinan Ar-Rahman dia bersebut bersemayam di atas aras. Tapi ana rasa lebih selesa kita guna perkataan istiwa. Kerana itu perkataan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita terjemah kata bersemayam, jadi nampak macam bunyi biasa. Tak. Istiwa itu satu makna khas bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, isbat sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla, keadaan yang sempurna, yang layak bagi Allah. Macam mana kita nak isbat? Kita isbat, tapi macam mana yang layak bagi Allah, mengikut kedudukan yang layak dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang ada. Mengikut yang layak dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang sepatutnya begitu keadaan. Yang ketiga, tidak menyamakan istiwa Allah Ta'ala di atas aras dengan kedudukan makhluk di atas singgasana. Kalau sama, itulah dia panggil musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tak mungkin nak sama makhluk dengan Allah, tidak mungkin. Kerana Allah tidak berkendak kepada aras. Kalau kita kata Tuhan duduk macam makhluk atas aras, sebab Tuhan perlu duduk, kita kata la, aras itu makhluk yang diciptakan, bukan dia duduk situ. Adapun istiwa makhluk, bersemayam makhluk, maka mereka sentiasa memerlukan dan berhajat kepada sesuatu. Jadi kalau makhluk memang dia nak duduk situ, nak duduk atas singgasana. Sama ada singgasana kebesaran atau kita duduk kerana keuzuran. Dia dua yang kita hari ni. Kenapa duduk tu? Kursi singgasana kebesaran. Duduk. Kenapa duduk? Sebab kita sakit lutut, contohnya dah. Tapi Allah SWT dia tak berhajat kepada makhluk. Kena faham. Dia tak berhajat kepada makhluk. Habis bagaimana nak memahami keadaan ini? Ini perlu kepada penelitian. Kerana itu, makhluk berhajat kepada tempat, Allah Ta'ala tidak berhajat. Maka di sini kita perlu ingat surah Asy-Syura ini, ayat 11,
wa huwas samiul basir. Allah Taala tak sama dalam semua perkara dengan makhluk dia, dan Allah Taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Taala isbatkan dua sifat sini, mendengar dan melihat. Baiklah, yang keempat, tidak membincangkan bagaimana cara istiwa Allah di atas aras, kerana ianya merupakan perkara ghaib yang tidak siapa pun mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Cuma kita isbat, kita kata Allah Taala istiwa. Jadi ada setengah pendapat dikata tak boleh kata istiwa. Kalau kata istiwa macam makhluk duduk. Kita kata subhanallah. Kita bincang Allah laisa kamitslihi syai'. Bagaimana istawa? Allah Taala yang sebut istiwa, kita kata istiwa. Jadi ada setengah mazhab ni dia lari daripada istiwa supaya apa? Supaya tak sama dengan makhluk, dia kata istaula. Allah Taala menguasai aras. Baik. Kalau kata istaula menguasai, apa kita nak kata dengan dua sifat lagi? As-Sami'ul Basir. Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat. Semua kita hafal. Dalam sifat 20 pun ada. Nah, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Kalau kamu nak tanya tentang bagaimana Allah Taala istiwa di atas aras, kita juga kena tanya bagaimana Allah mendengar. Tak boleh tanya. Kalau tanya Allah mendengar, kita makhluk, kita mendengar dengan telinga. Ada gegendang telinga, ada ni. Kita melihat dengan mata. Ada kornea, ada macam-macam, ada tak cukup dengan kornea, tambah dengan cermin pula kat depan ni. Jadi Allah lihat macam mana? Kita kan tahu dah, tak boleh tanya hak Allah. Tapi kenapa ketika kita isbatkan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat, tak sama dengan makhluk? Kenapa waktu kita istiwa, kita tak boleh isbat bahawa Allah Taala istiwa di atas aras sebagaimana yang layak bagi Allah, yang tidak sama dengan makhluk? Kalau nak tanya tu, tanya ni. Kalau nak tanya itu, ya ni boleh tanya juga. Kenapa, macam mana? Itu dia panggil pentingnya perbahasan seperti ini, supaya kita lebih yakin dan percaya dengan pegangan ulama salafus salih. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Yang masalahnya apabila kita ditakut-takutkan. Kalau kamu isbat, kamu tasbih. Kalau kamu tasbih, mana kamu menyamakan makhluk. Baik, isbat al-Sami' al-Basir. Kenapa kita boleh terima yang dua ni? Jadi kita kata itu perbahasan yang panjang. Para jemaah sekalian, yakinlah dengan apa yang dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dalam perkara yang menjadi perbincangan yang besar ini. Maka kita tidak membincangkan, tengok nombor 4 kita tidak membincangkan bagaimana cara kaifiatul istiwa. Allah Ta'ala di atas aras kerana ianya merupakan perkara gaib yang tidak siapa pun mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Sebab itulah masyhur dalam mana-mana kitab yang berbincang tentang masalah ini, masyhur tentang orang pergi tanya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala istiwa? Imam Malik kata, al-istiwa'u ma'lum dan wal kaifu majhul. Istiwa itu sudah diketahui bagaimana, tapi cara tak tahu. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau kita tahu cara, maknanya kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Akhir kali Imam Malik marah dengan orang ni. Dia kata, temu ni ada masalah, pergi keluar daripada majlis aku. Jangan duk tanya benda-benda yang boleh menimbulkan kecelaruan seperti ini. Jadi kita hari ni pun para jemaah sekalian, yang timbul kecelaruan ni kadang-kadang ni, yang duduk bahas ni pelik-pelik ni, yang menyebabkan masyarakat pun tak tahu nak pegang dengan akidah mana sekarang. Akidah kitanya akidah apa yang dibawa oleh salafus salih, dan sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut oleh para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in dan imam-imam yang besar. Itulah yang kita pegang, yang senang, mudah, tidak ada masalah dalam memahami masalah ini. Baiklah, yang kelima, beriman dengan semua hukum dan kesan yang berkaitan dengannya, iaitu dengan mengisbatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemegahannya yang layak baginya, yang menunjukkan ketinggian kedudukannya yang mutlak ke atas makhluknya, serta menghadap sepenuh hati ke arah ketinggiannya, seperti mana yang diucapkan oleh seorang yang sedang sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita kena yakin Allah Ta'ala maha tinggi. Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung. Kita letak dalam hati kita, itulah Allah yang kita sembah. Kalau kita tak ada yang ni, sukar untuk kita meneruskan perjalanan, meneruskan perjuangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ke arah mana yang kita nak pergi. Jadi para jemaah sekalian,
itulah perbahasan yang seterusnya. Tamatlah kita kata yang kedua, tonggak yang ketiga, asas yang ketiga untuk memahami tauhid ini, muka surat 22 kitab, iaitu i'tiqad bahawa Allah ialah ilah, Tuhan yang sebenar, yang benar-benar berhak disembah secara zahir dan batin, yang esa tiada sekutu baginya. Ini yang kita namakan, kita keyakinan tentang uluhiyatillah, ilahiyatillah, ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Di kita ni ada dua. Satu dia panggil ketuhanan Allah, dia panggil rububiyah. Satu lagi ketuhanan Allah, nama dia uluhiyah. Jadi kita kena belajarlah dalam ilmu-ilmu yang kita belajar ini tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tentang uluhiyah, ketuhanan Allah. Kita kena letak keyakinan Allah saja yang berhak dipuja, disembah, dipuji, diminta pertolongan, bukan dengan makhluk-makhluk lain, tidak. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada setiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya supaya menyeru mereka, u'budullah, sembahlah Allah. Semua rasul, semua, daripada Nabi Adam sampai kepada Rasul Nabi Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka wahid, dakwatuhum wahidah, iaitu u'budullah, sembah Allah. Dan kembar dia wajtanibut taghut, kena jauhkan diri daripada taghut. Kita ni kena ada dua-dua para jemaah. Tak boleh sembah saja, tapi taghut pun ada juga. No. Ini yang berlaku kalau tak fahamnya ni. Ramai orang solat, pergi masjid, balik masjid pergi jumpa bomoh sebab selipar dia hilang. Tak suruh bomoh tilik, siapa yang ambil selipar aku? Contohlah ada, ambil beg dia, ambil handphone dia di masjid tadi, siapa ambil? Kita kata ini bercanggah tauhid dia dengan perbuatan dia bercanggah. Mana ada orang tahu benda gaib selain daripada Allah Azza wa Jalla? Kita kena ingat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, u'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhkan diri daripada taghut. Tak mungkin. Gitu. Jadi dan sungguhnya kami telah utus Rasul, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Suratul Nahli ayat 36. Tidak ada seorang Rasul kecuali semuanya telah menyeru kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu yang berhak dipuja, dipuji, disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Suratul A'raf ayat 59. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kewajipan kita semua. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia panggil tauhid uluhiyah. Kita hanya bertuhankan Allah, kita minta dengan Allah, jangan pergi minta dengan tunggu kayu, dengan apa-apa batu nisan dan sebagainya. Tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi tanya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Muaz, kamu tahu ke tidak apakah hak Allah Ta'ala ke atas hambanya dan hak seorang hamba ke atas Allah? Muaz jawab apa? Allahu wa rasuluhu alam. Seperti biasalah, sahabat tetap akan menggunakan bahasa yang bahasanya tetek, iaitu Allahu wa rasuluhu alam. Tuhan yang tahu dengan rasulnya. Maka Nabi jawab, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah Ta'ala ke atas kita, mesti kamu sembah Allah, jangan syirik dengan sesuatu. Jelaslah tauhid. Wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'azziba man la yusyrik bihi syai'a. Hak Allah Ta'ala ke atas kita pula, dan hak kita ke atas Allah Ta'ala, apa dia? Allah Ta'ala tidak akan azab mana-mana orang yang menyembah Allah tidak melakukan syirik. Jadi itu jaminan. Jaminan
daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita hamba-hamba Allah Taala. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Maka ada lagi lah, ada setengah sahabat tanya Nabi, boleh tak kita pegang hak ni ya, tak payah lah. Nabi kata semua kita ni ada bahagiannya masing-masing. Jadi kita kena usaha biar bagi jadi kita tu menyembah Allah semata-mata. Tuhan Al-Ilah yang sebenar. Siapa dia Tuhan yang sebenar? Bukan Tuhan ada anak, bukan Tuhan anak tiga. Pasal itulah setengah orang nak tulis kalimah Allah. Nak tulis ALLAH, nak tulis. Tapi Tuhan lain, Tuhan ada anak. Kata itu bukan Tuhan. Ilah yang sebenar ialah Tuhan tempat bergantung hati kepadanya dengan penuh kasih sayang, mahabbah lebih daripada semua yang lain. Memadai dengan meletakkan pengharapan kepadanya daripada semua pengharapan kepada selainnya. Dan cukuplah meminta kepadanya, memohon bantuan darinya, takut dan gerun kepadanya daripada semua yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Bersifat Allah Ta'ala dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan ini kerana bahawasanya Allah dialah saja Tuhan yang hak sebenar-benarnya dan bahawa segala yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang nyata palsunya, dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi para jemaah sekalian, inilah tauhid mengesahkan Allah yang berhubung kait dengan perbuatan hamba-hambanya. Jadi alhamdulillah, mana tiga asas yang kita faham, iaitu dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan bincang tentang kepentingan tauhid, ahamiyatut tauhid fi hayatil muslim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, yang boleh menjadi bekalan untuk melayakkan kita mendapat keredaan Allah, melayak kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melayakkan kita untuk ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairah kepada yang bahagia Datuk. Jika ada soalan daripada rakan-rakan Zoom, boleh dimuat naikkan dalam ruangan chat. Sempena diambang merdeka ini, bak kata Datuk, ataupun pantun yang ditinggalkan oleh ayahanda Datuk rahimahullahu ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang, orang putih lari meninggalkan undang-undang. Rangkap keduanya orang putih, harimau mati meninggalkan belang, orang putih lari tinggalkan perasaan. Jadi kita ni begitulah, itu realitinya lah. Dari dulu tu masuknya telah diperhatikan oleh almarhum ayahanda Datuk, sehingga hari ini perkara itu memang ditrenkan. Kita nak berlifestyle seumpama mereka-mereka, wal hakikatnya umat ini jauh dan tidak mesra dengan lifestyle yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufiknya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pengajian yang akan datang, pada hari Jumaat yang akan datang, seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir di atas talian pada malam ini. Terima kasih kepada Datuk atas pengisian perbahasan mengenai keimanan kita, perkara yang sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khaira. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.